Ya, kita kembali lagi dan akan mengikuti segmen Bahasa dan Kesusastraan Melayu. Tajuk yang akan kita bawakan pada hari ini, kaedah penggubalan istilah bahasa Melayu di negara Brunei Darussalam, ini yang akan kita bawakan. Dan kita bersama tetamu undangan kita, iaitu Puan Haja Anisa binti Haji Moksin. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat, ya? Alhamdulillah. Jadi inilah antara ilmu yang perlu kita gali dan juga pelajari. So tentunya kami akan membawakan bis kita ya untuk mengetahui sedikit sebanyak. Mungkin ada di antara bis kita yang saya pasti dan juga mereka ini tertarik dengan apa yang akan dibawakan. Jadi di sini Puan, apakah yang dimaksudkan sebenarnya istilah ini? Baik, terima kasih Atul dan Daud. Sebenarnya apabila mengatakan istilah ini, apa yang dimaksudkan ialah kata atau frasa ataupun gabungan kata yang digunakan sebagai nama atau lambang untuk mengungkapkan konsep-konsep, proses, keadaan semasa atau sifat yang khusus dalam bidang tertentu. Dan istilah juga dapat didefinisikan sebagai sebutan kata atau ungkapan khusus. Jadi di Brunei Darussalam kita mempunyai banyak istilah-istilah, malah beratus-ratus khusus bidang yang kita guna pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kita ada istilah dalam bidang perubatan, seperti vaksin, imunisasi, kita ada diagnosis, dan kita juga ada istilah dalam bidang teknologi umpamanya, seperti blog, infografik dan sebagainya, istilah ekonomi, budget, kita ada aliran tunai atau cash flow, dalam bahasa Inggerisnya cash flow, dan kita juga ada istilah yang diambil daripada hard currency, kita bagi istilah sebagai mata wang utama, dan istilah sukan umpamanya juga. Kita juga ada seperti para layar, sukan yang semakin mendapat tempat daripada bahasa Inggeris parasailing, dan istilah-istilah lain seperti kita ada rock climbing, panjat batu, dan bungee jumping, terjun lenting. Terjun lenting ini adalah istilah yang dipakai di Indonesia. Jadi bungee jumping, dan juga istilah pelancongan, glamping, dari glamping iaitu perkemahan mewah. Dan meskipun istilah ini wujud dalam konteks khusus, namun terdapat juga istilah-istilah yang digunakan dalam bentuk umum. Artinya sudah lama digunakan dalam masyarakat kita sehari-hari. Memang dia pada mulanya ialah istilah khusus bidang, tetapi setelah digunakan dalam bentuk harian, jadi dia diterima pakai oleh masyarakat itu jadi istilah yang biasa dipakai, seperti istilah keagamaan umpamanya macam takwa, nikah. Memang sudah biasa kita pakai dalam masyarakat kita di Brunei ini ya. Jadi sudah menjadi istilah umum. Umpamanya lagi seperti belanjawan, budget, itu sudah menjadi istilah umum. Juga khusus bidang teknologi, umpamanya internet. Kita ada wifi. Itu adalah istilah-istilah yang sudah diambil dan diserapkan ke dalam bahasa Melayu, perbandaran kata bahasa Melayu kita. Iya, itu dia. Baik, yang di sini disediakan oleh Puan sendiri ya Puan ya. Mungkin Puan dapat menjelaskan secara rinci dan kami akan menunjukkan untuk perkongsian penonton kita. Atau boleh sudah dikongsikan bersama Puan ya? Boleh. Di samping itu Puan, kita juga ingin mengetahui apakah syarat-syarat dalam pembentukan istilah ini Puan? Ya, sebelum kita ke contoh-contoh ini, kita akan menyentuh sedikit mengenai syarat-syarat dahulu. Silakan. Jadi ada beberapa syarat yang telah digariskan dalam pembentukan istilah, khususnya di negara Brunei Darussalam, iaitu ada beberapa perkara. Yang pertama ialah kita mesti memilih frasa yang paling tepat. Jadi istilah yang dipilih adalah kata yang paling tepat ataupun paling hampir untuk mengungkapkan konsep yang dimaksudkan, dan ia tidak menyimpang daripada maksud sebenar perkataan itu.
Contohnya Smart Nation, kita terjemahkan sebagai negara bestari. Jadi dia hampir tepat, dan ada lagi perkara yang kedua ialah frasanya yang paling singkat. Paling singkat, jadi kita tidak boleh mengambil istilah yang terlalu panjang. Jika istilah itu 2 perkataan, kita seboleh-bolehnya mengambil 2 perkataan juga untuk dijadikan istilah. Contohnya. Tapi kalau tidak dapat dibuat begitu, apa boleh buat kadang-kadang kita hampir 3 perkataan umpamanya, kita ambil saja 3 perkataan daripada 2 dapat perkataan. 2 saja macam tu. Ya, paling singkat, ikut patah perkataannya lah. Contohnya seperti ini ya. Ya, kita ada di sana. Audio penonton sekalian, ini disediakan oleh pihak puan sendiri. Seperti face mask, sungkup muka. Ya, ada 2 perkataan di sana, jadi betul, paling kan? singkat ya, sungkup muka. Dan kita ada facial, kita ada pelitup muka. Pelitup muka. Pelitup muka. Berbeza ya? Ya. Facial tu lebih kepada yang menyeluruh ya, yang menyeluruh. Kemudian dan kita ada sana mass gathering, perhimpunan atau perkumpulan ramai ataupun perhimpunan besar-besaran. Jadi ia lebih ringkas dan padat. Dan saya akan balik lagi semula ke contoh tersebut. Perkara yang ketiga dalam kita syarat-syarat garis pandunya itu membentuk istilah ialah istilah itu dipilih daripada kata yang berkonotasi baik, artinya membawa maksud yang baik. Yang baik. Ya, kita tidak boleh memilih perkataan yang mempunyai konotasi yang mengelirukan, yang tidak kurang tepat, yang membawa maksud yang kurang baik. Jadi itu adalah syarat yang ketiga. Yang keempat pula ialah perkataan itu istilah itu haruslah dipilih daripada kata atau frasa yang sedap didengar. Keindahan bunyi, kita mengambil kira keindahan bunyi dalam istilahnya ialah euphony. Euphony ini adalah kedengarannya cantik. Seperti tadi contohnya negara bestari. Bestari itu kita boleh saja mengambil pandai, intelektual, tapi kita ni ambil yang bunyi yang cantik, kita padankan. Jadi bestari adalah membawa maksud yang sama dan ia mencerminkan akal budi negara kita ni yang memang berbentuk pintar, intelektual, kecemerlangan masuk dalam perkataan bestari itu. Dan kemudian dan akhir sekali ialah syaratnya yang kelima ialah kata dan frasa itu kaedahnya itu diterima dalam negara Brunei Darussalam, istilah-istilah tersebut. Jadi kita mempunyai inventory bahasa Melayu yang banyak di negara Brunei Darussalam. Jadi kita boleh mengambil daripada bahasa-bahasa Indonesia, umpamanya bahasa-bahasa serumpun, dan kita juga boleh menggunakan dialek-dialek. Jadi tidak semestinya kita menggunakan ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah dari bahasa Malaysia ataupun Indonesia. Kita boleh mencipta atau mewujudkan istilah-istilah kita ni sendiri ya. Saya ambil contoh satu istilah, jerayawara. Jerayawara itu adalah istilah yang diwujudkan daripada Malaysia, tapi diambil daripada bahasa Sarawak, jeraya. Lebih kurang dengan bahasa Brunei ya. Jeraya. Jalan, maksudnya jalan. Jalan sama. Jadi kita boleh mengambil sebenarnya istilah-istilah tersebut untuk dijadikan sebagai bahasa Melayu, istilah bahasa Melayu kita ni sendiri. Baik. Alhamdulillah ya. Jadi bagaimana pula tata cara penggubalan istilah itu yang itu dilaksanakan? Baik, untuk penggubalan istilah ini kita ada 4 kaedah sebenarnya, 4 kaedah, iaitu pertama kita melalui penterjemahan. Seperti tadi contoh yang kita lihat, sungkup muka adalah terjemahan daripada face mask. Itu kaedah terjemahan. Jadi bentuknya tidak semestinya sama. Sebabnya kita ada seperti umpamanya frontliner. Dia cuma satu perkataan, tetapi di dalam bahasa Melayu diterjemahkan sebagai barisan hadapan, ya. Petugas barisan hadapan. Kalau tidak salah, silap saya petugas barisan hadapan. Jadi ada 3, petugas barisan hadapan, betul. Jadi tidak semestinya sama bentuknya, dan tapi
kita ambil daripada terjemahannya. Lockdown artinya sekatan pergerakan, umpamanya sekatan pergerakan. Jadi itu adalah tidak sama bentuknya, satu kita ada dua, dan drive thru kita ada pandu laju diterjemahkan. Itu adalah penterjemahan secara langsung, ya. Kita ni mempertahankan ciri-ciri semantiknya sahaja. Puan, sedikit ya, sekatan pergerakan sama artinya dengan perintah berkurung tu, Puan. Perintah berkurung, kita ada perintah kawalan pergerakan, PKP namanya. PKP. Ya. Kalau orang tua kita ni dulu kan perintah berkurung je kan. Darurat tu, masa darurat. Jadi selain daripada itu, bahasa asing juga istilah asing juga menggunakan singkatan-singkatan, ya, seperti yang tadi yang kita ada work from home, kita ada PKP, PKE, MCO. MCO itu perintah kawalan pergerakan lah tu, daripada Movement Control Order. Jadi ada itu bentuk-bentuk singkatan. Jadi membentuk istilah daripada singkatan-singkatan ini sebenarnya memang susah. Kalau untuk memadankannya satu dengan satu, setepat-setepatnya seperti MCO, kita ada bahasa Melayunya MCO juga. Tidak semestinya begitu. Tapi sewajarnya ataupun digalakkan untuk sama seperti singkatan tersebut. Seperti SMS itu bukan maksudnya sistem pesanan pendek, ya. Kalau SMS itu kalau dalam bahasa Melayu ialah sistem message singkat. Jadi kita samakanlah short messaging system dalam bahasa Inggeris. Jadi samalah sebenarnya. Ya, kalau seboleh-bolehnya. Tapi memang sukar kalau untuk kita ni kan sebetul mengikut garis pandu yang betul-betul ikut singkatannya itu dalam terjemahan dalam bahasa Melayu. Jadi itu pertama. Yang kedua, kita ada penyerapan, kaedah penyerapan, iaitu kita ambil daripada bahasa Inggeris dalam hal ini, dan ini saya ambil daripada situasi COVID-19 yang ada pada waktu ini. Kita ada norma baharu, ya. Jadi banyak contoh-contoh istilah baharu yang timbul dalam situasi sekarang, dan itu boleh dijadikan contoh yang bagus untuk melihatkan mengapa penyerapan daripada bahasa asing dapat dimasukkan ke dalam istilah bidang, khususnya bidang perubatan dalam hal ini. Umpamanya contoh sana ialah kuarantin. Kita ada kuarantin dari bahasa Inggeris, kuarantin dan scrub. Kita menyesuaikannya dengan ejaan sahaja. Ejaan sahaja. Kita dari C jadi K, Q jadi K. Tapi sebutannya tetap sama. Sebutannya tetap sama, dan kita ada penyesuaian yang tanpa menyesuaikan ejaan, penyerapan yang tanpa penyesuaian ejaan, maksud saya. Kita ada swab, kita ambil terus. Ejaannya pun sama, swab. Virus jadi virus, aerosol. Jadi perkataan-perkataan ini kita ambil terus dengan ejaan-ejaannya sekali untuk menjadikan dalam bahasa Melayu. Kemudian kita ada penyesuaian imbuhan istilah asing seperti infrared. Jadi inframerah di sini, ya, dan antibiotik, jadi antibiotik. Kita ada akhiran, untuk akhiran kita ada pandemik, ada K dan C, diganti dengan K. Dan akhir sekali adalah gabungan penterjemahan dan penyerapan. Jadi dua-dua kita dipakai, diterjemah terus, dan ada juga diambil daripada penyerapan. Umpamanya sana uji swab, kita ada penjarakan sosial. Jadi penjarakan sosial itu ejaannya memang penjarakan, bukan penjara, penjarakan, memang penjarakan. Dari kata akar penjara. Itulah perlu berhati-hati sebutannya, Puan. Kata akar jarak, bukan penjara, kata jarak. Jadi penjarakan sosial. Penjarakan. So ada double K lah. Ya, ini memang masalah besar nih. Ejaan, soal ejaan penjarakan ni. Ya, terutama sekali bagi warga penyiar, ya. Ya. Kan macam penyampai berita, dan perlu berhati-hati dengan sebutan tersebut. Nanti maknanya akan menjadi berubah. Ya, baik. Okay. Teruskan, silakan. Ya, dan seterusnya sumbangan mungkin, ya, kita ingin mengetahui ataupun jadi sumbangan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka terhadap pembakuan istilah bahasa Melayu ni, Puan.
Alhamdulillah setakat ini di Brunei Darussalam melalui Dewan Bahasa dan Pustaka kini kita sudah melaksanakan lebih 300,000 daftar istilah bidang pelbagai bidang. Kita ada antaranya ialah perlombongan, matematik, istilah matematik, istilah fotografi umpamanya dan undang-undang dan sebagainya. Dan istilah-istilah ini digubal berdasarkan tata cara standard penggubalan istilah yang telah dibakukan. Usaha penggubalan ini juga antaranya berdasarkan rancangan gerak kerja yang dipersetujui dalam Majlis Bahasa Brunei Darussalam Malaysia dan Indonesia, iaitu MABIM. Dan di samping itu juga DBP melaksanakan juga melalui unit peristilahan, bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa, beberapa glosari tempatan. Kita ada banyak glosari tenunan, umpamanya glosari buah-buahan dan sebagainya. Dan DBP juga membuat kamus istilah. Kamus istilah antaranya kamus istilah pengurusan. Kita ada kamus istilah teknologi dan teknologi hijau. Istilah nanoteknologi yang sedang diusahakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi itu adalah beberapa sumbangan DBP terhadap pembakuan istilah-istilah tersebut dibukukan dan diguna pakai. Baik Puan, masa kita ada 2 minit lagi mungkin dapat dijelaskan apakah yang dapat kita disimpulkan tentang kepentingan penggubalan istilah di negara Brunei Darussalam ini. Silakan Puan. Baik, penggubalan istilah bahasa Melayu merupakan satu usaha Dewan Bahasa dan Pustaka dalam menggubal istilah bagi mengangkat peranan bahasa Melayu itu sendiri sebagai bahasa kebangsaan kita ni, bahasa rasmi, bahasa ilmu di negara Brunei Darussalam. Dan peristilahan merupakan satu aktiviti perancangan bahasa yang penting untuk memastikan keintelektual bahasa Melayu itu tetap terus terpelihara sebagai bahasa ilmu dan bahasa komunikasi yang relevan sampai bila-bila. Tinggal lagi kita sebagai pengguna bahasa Melayu ini sama ada mahu mengangkat atau ia standing dengan bahasa-bahasa lain di dunia dan ini. terusnya melestarikannya. Betul. Baik, terima kasih Puan di atas penjelasannya, sangat bermakna sekali ya. Auda bersama dengan tetamu kita sebentar tadi, iaitu bersama dengan Puan Hajah Anissa binti Haji Moksin, merupakan pegawai bahasa. Terima kasih Puan di atas perkongsiannya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.